بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن الشفاء في البلاء والسعداء، سوء الغيث والفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، على نية الله سبحانه وتعالى يشرح لنا صدورنا وييسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حجنا ويرفعنا في العليم مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين، وعلى كل نية صالحة نواها السلف الصالح عند بدء دروسهم وخصوصا وسيد الحبيب الحبيب يا رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد طه الأمين سيد الخلق أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل حزنا إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini yang penuh dengan berkah dan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumaat yang penuh dengan berkah dan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah satu hari daripada bulan yang mulia, ialah bulan Ramadan, syahr Ramadan al-Mubarak. Kita masih lagi berterusan untuk tadabbur Al-Quran, dan alhamdulillah kita akan berterusan untuk tadabbur surah Al-Jumu'ah biiznillah Subhanahu wa taala. Dan Alhamdulillah, di kelas yang sebelum ini kita sudah mula dengan hukum tentang solat Jumaat dan bab-bab yang berkaitan dengan solat Jumaat. Kita ada lagi sedikit, insya-Allah kita akan sambung pada kelas ini insya-Allah. Ya, Semua itu adalah berkaitan dengan oke oke. Jumaat. Jadi saya fikir itu adalah baik kalau kita buat insya-Allah. Sebab kira macam untuk kita dapat langkap tentang hari Jumaat, tentang hukumnya, tentang solat, tentang jual beli di hari Jumaat. Semua itu adalah kita insya-Allah akan bincang biiznillah subhanahu wa taala. Last di kelas yang sebelum ini adalah kita cakap tentang al-bai' wa syira', tentang jual beli adalah dalam masa Jumaat, di solat Jumaat. Dan kita cakap tentang bab ini, ulama ataupun fuqaha empat mazhab dalam bab ini adalah berbezaan tentang hukumnya. Ada yang daripadanya yang kata makruh karahat tahrim, seperti mana yang dalam mazhab Hanafi dia makruh, tapi karahat tahrim. Ada yang kata tidak sah seperti Hanabilah, dan ada yang kata ada yang kata seperti mana kita mazhab Syafi'i, adalah dalam bab ini untuk jual beli adalah dia kira adalah makruh, dikira makruh. Dan jual beli itu adalah sah, bukan maknanya tak sah akad jual beli itu sah, tetapi adalah makruh. Naam, al-ahnaf makruh kerah tahrim, lebih lebih ketat dalam bab ini. Naam. Dan ini adalah hukum ini jatuh kepada orang yang ada di haknya solat Jumaat, yakni pada lelaki yang ada hak, adalah badannya solat Jumaat. Maksudnya wajib badannya solat Jumaat. Dan insya Allah pada hari ini kita akan sambung tentang siapa yang wajib atasnya solat Jumaat ini. Nah, ala man tajib solat Jumaat. Siapa yang wajib adalah untuk solat Jumaat. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Siapa yang wajib di atasnya untuk solat Jumaat? Solat Jumaat adalah kira solat yang wajib. Wajib atas siapa? Atas setiap baligh aqil. Adalah setiap orang yang baligh dan dia aqil. Di antara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasallam, قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة.
عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. Maksud pada hadis ini adalah Jumaat wajib atas setiap Muslim. Fi jamaah dalam solat berjamaah lah maksudnya solat Jumaat itu. Illa arba'ah kecuali pada empat. Siapa empat itu? Adalah Abdul Mamluk, hamba. Sekarang di zaman kita dah tak ada lagi. Aw imra'ah. Imra'ah perempuan tidak wajib badannya adalah untuk solat Jumaat. Aw sabi ataupun adalah budak, budak yang belum baligh. Tidak wajib baginya adalah solat Jumaat. Tentang bab ini Ausabi di kelas yang sebelum ni kita cakap tentang bab ini. Bawalah untuk anak ke solat Jumaat. Boleh bawa ke tidak? Boleh jika tahu anak kita ini akan jaga dan dia tidak mengganggu pada orang yang lain. Kita tahu anak kita adalah dia akan duduk, tak ada bising, tak akan mengganggu orang lain, boleh. Memang bagus niat baik nak bagi anak biasa pergi solat Jumaat, pergi hadir untuk Jumaat. Tetapi kalau anak itu akan jadi buat masalah di masjid itu ataupun maksudnya akan bising dekat masjid itu tidak sesuai untuk bawa dia. Baik, tidak sesuai untuk bawa anak itu. Niat baik wahai ayah nak bawa wahai mak nak suruh ayah suami bawalah anak ke solat Jumaat. Kalau suami kata tidak sesuai sebab anak itu akan bising, percayakan pada perkataan suami itu sebab dia tahu mungkin dah cuba bawa anak sebelum ni. Jadi kita akan bawa apabila kita tahu dia dah mumayyiz sikit, belum balik tapi dia dah mumayyiz. Yang ni sudah 5 tahun mungkin ke atas insya-Allah boleh. Bawa itu bawah 5 tahun, bertakut kalau bising. Kadang-kadang pun ada yang umur 5 tahun, tapi belum lagi umayyid. 6 tahun belum lagi umayyid. Macam mana tu? Ada juga yang dia tak dengar kita. Kita cakap dengan dia, duduk, tak duduk. Senyap, tak senyap. Jadi ayah nak jagalah pada solat Jumaat. Untuk ataupun abang nak jaga pada solat Jumaat ni, tak jadi tiap-tiap. Jadi dia kena apa? Kena senyap. Tak adalah nak duduk cakap dengan orang diam, dengan orang duduk dan sebagainya. Jadi pada bab ini kena jaga. Kita ini adalah cakap tentang bab ini penting juga. Dan anak biarlah pergi ke solat Jumaat, tak ada masalah. Tetapi dengan syarat seperti mana saya sebut tadi. Au marid. Orang yang keempat adalah yang kira tidak wajib baginya untuk pergi solat Jumaat adalah orang marid. Allah Subhanahu wa taala khaffaf an adalah takhfif ringankan hukum-hukum kepada semua orang termasuknya adalah marid. Kalau hukum yang lebih besar adalah tentang puasa pun Allah Subhanahu wa taala bagi rukhsah kepada orang yang sakit untuk tak puasa. Jadi adalah bab aula adalah dalam solat Jumaat pun tidak wajib baginya jika dia adalah orang yang sakit. Baik. Tidak dapat dia sakit adalah sakitnya apa? Sakitnya adalah sakit yang kira menghalangannya untuk apa? Untuk pergi solat Jumaat. Naam, adalah sikit-sikit. Nah, wajib adalah atasnya kena pergi solat Jumaat. Oh, tak larat. Kena tengok macam mana tak larat itu sampai kamu tak boleh berjalan kena pergi solat Jumaat ataupun bagaimana. Kena tengoklah pada bab ini kita kena jaga. Nah, sakit itu adalah sakit yang kira bagi kita menghalang kita untuk nak pergi solat berjamaah. Nah, ini adalah tentang solat Jumaat. Baik. Lalu dengan kita aw imra'ah illa imra'ah maksudnya wajib atas setiap muslim kecuali pada empat hamba dan ataupun perempuan. Baik, bagaimana tentang bab ini? Perempuan tak pergi solat Jumaat ke? Naam, tidak wajib bagi perempuan adalah pergi solat Jumaat. Baik. Contohnya kita pergi ke masjid yang dia ada tempat khas untuk perempuan. Lepas tu kita contoh ada orang kata, balik wahai perempuan, balik balik ke masjid rumah. Jangan solat. Balik rumah. Tak wajib atas kamu solat. Boleh ke buat macam tu? Tidak boleh. Kenapa? Nabi SAW, ha? Nabi SAW adalah kata pada bab ini tentang bab perempuan pergi solat untuk pergi solat di masjid. Ha? Nabi SAW adalah tidak melarangkan adalah orang untuk pergi solat dekat masjid. Tak larangkan. La tamna'u seperti mana dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan larangkan pada wanita untuk pergi kepada masjid.
masjid, kepada masjid. Jangan larangkan wanita untuk pergi ke masjid. Taib, dalam bab ini la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larangkannya untuk pergi masjid. Ini adalah umum. Solat perempuan sebelum ni saya dah terangkan adalah solatnya di rumahnya lebih afdal tentang bab ini. Walaupun adalah solat Jumaat, walaupun solat tarawih juga. Solatnya adalah di rumahnya adalah lebih afdal. Kecuali kalau adalah aminatul fitnah. Yang ini adalah dia pergi solat tidak mengganggu pada orang lain, tidak menjadikan fitnah, ha? Dengan menjaga juga tidak adalah orang apa, tidaklah adalah pakai wang-wangnya dan sebagainya. Itu adalah jadi tidak ada masalah dalam bab ini seperti mana dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW عن زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنها daripada Zainab isteri kepada Abdullah radhiyallahu anha قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم baginda Nabi Muhammad SAW kata badannya pada semua wanita di masa itu إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا نعم Fala tamassa tiba. Maksud pada hadis ini, jika adalah seorang daripada golongan kamu, wahai wanita, pergi ke masjid, fala tamassa tiba. Janganlah letak wangi. Jangan pakai wangi-wangi pergi masjid, tidak sesuai juga. Naam. Dalam hadis ini menajar untuk apa? Untuk jaga wanita itu adalah sebab kenapa tak boleh pakai wangi? Hmm. Adalah dalam bab ini ada hadis-hadis yang lain tentang hukum wanita untuk pakai wangi, bukan syarat untuk masjid pada mana-mana tempat, tetapi adalah khusus dalam bab ini untuk tidak menjadikan fitnah. Lalu di hadapan kaum lelaki ataupun sebagainya, itu adalah jadi menarikkan pada orang untuk pandang badannya tidak sesuai dalam bab ini. Dan ada had untuk bab ini, maksudnya pada wangian kalau nak pakai juga adalah maksud yang tidaklah baunya terlalu kuat. Kita tak terangkan sekarang hukum-hukum pakai wangi untuk dalam bab ini, tetapi maksudnya dalam bab ini kena jaga untuk tidak menjadikan fitnah. Apa tujuannya? Adalah untuk tidak jadi fitnah. Itu adalah tujuannya. Jadi perempuan adalah tidak wajib baginya untuk tidak wajib pergi ke masjid. Naam. Tapi kalau pergi juga, kalau dia contoh dia minta izin pada suaminya, adalah suaminya izinkan untuknya. Sebab ada dalil tentang bab ini. Dalam riwayat adalah Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata, Wallahi lanamna'ahunna. Qala fa'aqbala alaihi Abdullah. Dia adalah Sayyidina Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Wallahi lanamna'ahunna. Demi Allah kami akan larangkan wanita pergi ke masjid. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. Kemudian adalah datang badannya Abdullah فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. Dia adalah kata badannya perkataan yang keras yang tegas. Tidak pernah dengar kata seperti itu. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. Dia kata adalah kami adalah ceritakan pada kamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya izinkan untuk wanita pergi ke masjid. Kamu kata kami akan larangkan dia untuk pergi ke masjid? Ah, daripada bab ini adalah maksud pada bab ini tidak boleh larangkan wanita itu untuk pergi ke masjid. Tapi kalau tahu perginya akan menjadikan fitnah atau baginya dia tidak akan menjaga tentang bab adab di masjid dan sebagainya, itu adalah tidak ada masalah untuk larangkan dia pergi. Contoh tahu anak ni akan pergi, anak perempuan, katalah kita tak nak anak remaja, anak perempuan. Ha, dia nak pergi ke masjid lepas tu main-main pergi masjid ataupun bukanlah yang kepada bab ini. Pergi dengan wanita-wanita yang lain boleh. Pergi seorang lepas tu kita tak tahu pergi masjid ke tidak. Boleh larangkan. Pergi ke masjid itu kemudian adalah minta maaf sebut dan sudah adalah make up terlalu banyak, wangi lagi apa. Ini pergi masjid ke pergi masjid kahwin? Pergi masjid ke pergi masjid kahwin? Itulah kena jaga pada bab ini. Nah, seperti mana saya sebut tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dhanat
إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجid. Naam, fala yamna'ha. Jika adalah seorang wanita minta izin pada suaminya untuk nak pergi ke masjid, fala yamna'ha. Jangan larangkan dia. Wa kul insan, setiap orang adalah dia tahu pada isterinya ataupun keluarganya adakah Adam sesuai ataupun tidak. Naam. Jadi dalam bab ini adalah hukumnya jelas tentang bab ini. Tapi wahai wanita, jaga pada bab ini dan ingatkan solat kamu dekat rumah kamu adalah lebih afdal daripada solat di masjid. Dan seperti mana saya sebut tadi adalah sebab kira apa? Kenapa? Sebab solat wanita di masjid tak wajib, ya. Solat Jumaat pun di masjid untuk wanita tak wajib. Bukan solat Jumaat tak wajib langsung bagi wanita. Jadi kalau ada masjid yang buat solat Jumaat juga tak ada masalah. Baik, maknanya kalau solat Jumaat itu adalah tak wajib bagi wanita. Adakah maknanya kalau dia solat Jumaat, adakah dia kena solat zuhur? Tak. Saqatat anha. Maksudnya jatuhkan hukum untuk solat zuhur. Tak payah solat zuhur lagi dah. Solat Jumaat sahaja. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi kita kena jaga tentang bab ini seperti mana saya sebut tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Naam. Ini adalah termasuk dalam hukum tentang solat Jumaat ataupun untuk solat Jumaat ataupun mana-mana solat di masjid untuk wanita termasuk dalam bab ini. Baik, sekarang kita datang untuk hukum adalah untuk solat musafir. Orang musafir. Orang musafir untuk dia adalah tentang dia keluar dari tempatnya adalah musafir untuk solat, kemudian adalah kebetulan pada hari Jumaat. Bagaimana untuk solat Jumaat? Jika adalah dia musafir sebelum subuh, ha, dia sudah keluar bertolak sebelum subuh itu adalah baginya sudah termasuk dalam hukum musafir, jadi tidak adalah masalah tentang solat Jumaat. Tapi kalau adalah terlepas subuh Jumaat adalah dia kira masih lagi wajib solat Jumaat di atasnya. Jadi kalau dia dapat adalah di tempat, berhenti di tempat adalah ada solat Jumaat, jadi dia solat Jumaat. Baik. Dan adalah contohnya adalah orang musafir, adalah seorang musafir sebelum subuh. Kemudian dia sudah sampai pada tempat yang dia nak pergi dan kebetulan ada azan untuk salat Jumaat. Baik, apa hukum? Dia pergi salat Jumaat ke ataupun dia kira musafir? Tengok pada keadaannya. Jika dia niat iqamat, maksudnya dia niat dia nak iqamah dekat situ, dah tidak boleh nak jamak lagi solat, tidak boleh lagi untuk nak apa? Dia kira hukum macam hukum biasa adalah dia kena pergi, wajib atasnya untuk pergi solat Jumaat. Walaupun dia sampai di hari baru sampai pada musafir. Sudah kamu ada niat nak duduk di kampung, contohnya sekarang kita raya ini. Orang balik raya. Raya tak lama lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita tamat bulan Ramadan bikhair wa lutuf wa afiyah dan juga bagi kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Contoh orang dah musafir ke kampung. Kemudian dia balik ke kampung itu adalah niat dah nak iqamah dekat situ. Maksudnya di balik rumahnya ataupun pergi ke kampung kawan, keluarga dan sebagainya. Sudah dia niat nak iqamah dekat situ, nak duduk dekat situ. Jadi hukumnya adalah dia kena apa? Kena pergi solat Jumaat. Walaupun dia baru sampai. Baru sampai tapi dia niat nak duduk berterusan dekat situ. Dah kira wajib di atasnya adalah untuk solat Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bab ini uh, kita kena jaga tentang bab ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Uh, وتجب الجمعة على مسافر نوى الإقامة 4 أيام أو سافر يوم الجمعة بعد فجر يومها. Maknanya wajib Jumaat atas orang yang musafir dan niat iqamah. Dia sudah niat nak duduk di tempat itu 4 hari. 4 ayam. Dia duduk kat situ 4 hari. Jadi kira wajib atasnya untuk solat. Ataupun dia musafir lepas fajr. Lepas subuh. Hari Jumaat pun kira wajib di atasnya solat Jumaat. Masih lagi wajib. Kena cari masjid dan solat. فإن سافر قبل الفجر فلا جمعة عليه.
Ha, kalau dia musafir sebelum subuh, ha, tidak adalah kira Jumaat adanya. Taib. Ini hukum penting juga untuk kita nak tahu bagaimana untuk orang yang nak musafir, nak keluar musafir, nak kena jaga dalam bab ini. Saya tahu contoh tak akan jumpa, contoh masjid susah nak jumpa dekat highway, mana ada masjid. Surau-surau banyak, tapi masjid tak ada. Jadi saya kena keluar, kena cari tempat yang sesuai, kena jaga masa, mana nak solat Jumaat, kena semua benda ni kena fikir. Wahai ayah, wahai abang-abang, fikirkan bahawa bagi perempuan tak wajib. Tapi bagi kita lelaki wajib solat Jumaat. Maknanya kita faham pada bab ini, jika musafir sebelum subuh tidak wajib lagi. Dah jatuh untuk solat Jumaat. Tapi kalau musafir lepas subuh, atau musafir walaupun sebelum subuh, tapi apa niat kamu nak iqamah dekat situ, kamu sudah sampai pukul 11 ke tempat yang kamu nak pergi. Musafir dan sampai pukul 11 ada dan niat nak duduk dekat kampung tu 5 hari 6 hari, sudah kira wajib untuk atas kamu untuk apa, untuk solat. Minta maaf banyak pada orang sekarang, dia musafir lepas subuh pun dia rasa Jumaat tak wajib atasnya. Siapa kata tak wajib? Wajib. Kalau kamu musafir lepas subuh, wajib atas kamu untuk solat Jumaat. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Naam. Kemudian adalah benda yang penting juga, kita akan cakap sedikit tentang sunnah pada hari Jumaat. Uh, Sunnah adalah pada hari Jumaat. Di antaranya uh, adalah memberi, kita ada banyak sunnah, di antaranya adalah al-ightisal. Nah, adalah irtisal, mandi untuk hari Jumaat. Wat-tatayyub adalah pakai minyak wangi. Walabis ahsan as-siyab liman ya'ti al-Jum'ah, dan pakai baju yang paling baik apabila pergi ke solat Jumaat. Apa yang ada baju paling baik pakai. Naam. Ini adalah sunnah bagi semua. Uh, dan juga di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yawmal jum'ah غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. Seperti mana hadis yang sebelum ni kita sebut. Siapa yang pergi pada solat Jumaat, dia mandi, kemudian dia pergi solat Jumaat. Di awal masanya, kemudian adalah seperti mana orang yang beri apa sedekah itu adalah benar bagi unta yang besar. Jadi kalau nak pahala lagi banyak, usahalah untuk apa? Untuk pergi awal ke solat Jumaat itu. Jaga kita untuk pergi awal ke solat Jumaat. Naam. نعم. اللهم صل عليك يا سيدي رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. طيب. Hmm. Apa yang pakaian yang terbaik kepada solat Jumaat? Kita pada solat jemaah pada yang solat yang besar seperti adalah seperti solat Jumaat, solat raya Idul Adha ataupun solat raya Idul Fitri. Apa yang pakaian yang sesuai untuk hari-hari seperti itu? Pada hari Jumaat adalah afdal adalah pakai warna putih. Sunat pakai warna putih. Ha? Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilbisu thiyab al-bid fa innaha athhar wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah baju warna putih, فإنها أطهر وأطيب, maka dia adalah suci dan lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan adalah bagi juga kafan pada orang mati adalah pakaian warna putih. Maknanya pada hari Jumaat adalah kira pakaian yang terbaik, iaitu adalah pakaian warna putih. Sunat adalah pakai warna putih. Pada hari raya, hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, apa yang pakaian yang terbaik pada hari itu adalah pakaian yang paling baik kamu ada. Apa warnanya? Tak kisah. Warnanya hitam ke, coklat ke, biru ke, apa yang pakaian yang paling baik, paling bagus, pakai di hari raya. Ha. Bukan adalah disunatkan pakai putih. Tak. Pakaian yang paling bagus. Contoh adalah pakaian raya adalah pakai warna warna hijau ataupun warna biru. Itu yang pakaian yang sesuai pada hari raya itu. Jadi kita jagalah untuk bab ini. Hmm. Nah.
Dan seperti mana kita sebut sebelum ni adalah al-Jum'ah ila Jum'ah kafaratun lima bainahuma, adalah di antara orang solat Jumaat dan datang Jumaat yang akan selepasnya, apa yang ada di dalamnya selain badan kabirah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan semua dosa-dosa itu. Maka itu adalah beruntunlah bagi orang yang jaga pada bab ini. Tentang fadilat adalah untuk pergi kepada solat Jumaat di awal waktu. Di antara sunat adalah pergi kepada pada hari Jumaat adalah pergi solat Jumaat di awal waktunya. Seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Man ghasala yawmal Jum'ah wa ightasala wa bakkara wa ibtakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama' wa lam yalghi kana lahu bi kulli khutwatin 'amalu sanah ajru siyamiha wa qiyamiha." Nak pahala setahun bangun malamnya, siam hari-harinya dengan bangun malamnya, pahalanya seperti itu. Nak ke? Adalah jaga tentang apabila pergi salat Jumaat. Mengghasala yaumal Jumaat waktu salat, adalah mandikan di hari Jumaat. Ha? Wa bakkara wa ibtakara, dalam di orang itu adalah dipergi solat Jumaat adalah awal masanya, maksudnya dijaga masa pergi awal-awal ke salat Jumaat. Wa masya wa lam yarkab, dia berjalan tidak dalam naik kenderaan dan pergi. Baik, maknanya kalau kita ni sekarang zaman kita ni, mungkin kalau kita orang Arab, biasanya satu jalan ada masjid. Masjid di negara Arab terlalu banyak. Kalau dekat sini ada juga, Masya Allah, tapi kadang-kadang ada tempat kena jalan 5-6 kilometer baru jumpa masjid. Ha? Kita masjid terlalu banyak dekat Syria. Negara Arab boleh kata banyak masjid. Tapi kita dekat sini mungkin kadang perlu untuk pakai kenderaan. Jadi adakah tak termasuk dalam hadis ni? Termasuk juga, insya-Allah taala. Naam. Dan di bab ini adalah yustahab, adalah baik kalau dia contoh di masa pergi salat Jumaat pergilah jauh sikit dan jalankan juga supaya kita dapat juga fadilat lagi banyak bismillah. Wa masya wa lam yarkab wa dana min al-imam, dan dia dekat pada imam, maksudnya dia pergi awal dan duduk awal-awal, duduk di saf pertama. Contoh fastama'a, dan dia dengar khutbah Jumaat. Wa lam yalghi, dan dia tidak kata apa-apa di dalam masa Jumaat itu, maksudnya dia tak ada bual, tak ada menjaga untuk dengar khutbah saja, tidak ada bual-bual, tidak ada main handphone, dan dia tidak ada buang masa di masa itu. Kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanah, maka dia akan dapat di setiap langkah langkah macam tu, setiap satu adalah amal sanah, pahala setahun. Pahala setahun apa? Pada ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala seperti mana orang yang bangunkan setahun itu adalah bangun malam, setiap malam pahala, dan juga apa, puasa hari-harinya bertahun. Allahu Akbar. Hmm. Naam. Jadi subhanallah, ini adalah di antara fadilat untuk apa? Untuk orang yang menjaga untuk solat Jumaat. Dan juga adalah orang kena sibukkan dirinya apabila dia di hari Jumaat, adalah menjaga sibukkan dirinya adalah dengan zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Dalam majlisnya, contoh dia dah sampai awal ke masjid, nak buat apa? Duduk cakap dengan orang sebelah-sebelah. Tak, duduk sibukkan diri dengan apa? Dengan zikir, maksudnya, ataupun dengan bacaan Quran dan sebagainya. Itu adalah yang paling baik. Seperti mana adalah hadis baginda Nabi Muhammad SAW, "Innal malaika tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisih." Sesungguhnya malaikat akan selawat di atas kamu selama kamu duduk di majlis kamu itu, adalah di tempat duduk untuk tunggu solat dan sebagainya. Malaikat apa? Malaikat akan solat atasmu. Malaikat solat. Macam mana tu? As-salatu minal abd, ia doa. Salat pada hamba Allah Subhanahu wa taala iaitu doa. Was-salatu minal malaika istighfar. Salawat daripada malaikat maknanya istighfar. Apa maksud maknanya kalau dalam hadis ini, innal malaikatu tusalli ala ahadikum? Sesungguhnya malaikat salat atas orang yang duduk di majlisnya selepas solatnya dalam zikir, dalam keadaan zikir. Apa maksud? Maknanya malaikat istighfar pada kamu apabila kamu duduk dalam keadaan apa? Dalam keadaan zikir. Maka malaikat apa? Akan istighfar. Wassalatu min Allah Subhanahu wa taala, dan salat daripada Allah Subhanahu wa taala apa maksudnya? Yaitu rahmat. Maknanya salat daripada hamba Allah SWT minal abd adalah doa, dan salat daripada malaikat istighfar, dan salat daripada Allah SWT
apa, yaitu rahmat. Subhanallah. Nah, dan juga adalah disunatkan untuk di hari Jumaat apabila pergi pada hari Jumaat adalah tanziful jasad wa tahsinul hay'a fi qabla salat. Sebelum pergi solat. Itu adalah potong kuku, potong midai adalah jaga, natful ibid, buang bulu, naam di bawah ketiak, naam itu adalah di antara sunat-sunat untuk lakukan. Dan juga membuangkan bau yang tidak sedap daripada apa, mulut contohnya. Orang tak sesuai untuk makan makan makanan yang ada berbau, tak sesuai. Makan durian pergi masjid, tak sesuai. Solat Jumaat, tak sesuai. Ha. Dan juga adalah makan bawang putih, bawang merah, pergi solat Jumaat, tak sesuai. Itu adalah tidak boleh kita lakukan seperti itu. Ya, itu semua benda ni kita kena jaga untuk solat Jumaat. Naam. Dan subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti mana Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, dia kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu izfarahu wa sharibahu kulli jum'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam potong kukunya dan juga ambil pada mitanya, maksudnya jaga pada janggutnya mitanya pada setiap hari Jumaat. Dia akan jaga tentang bab ini. Dan juga adalah disunatkan pada hari Jumaat adalah untuk membaca surah Kahfi. Pada malam Jumaat ataupun adalah pada harinya. Maknanya Khamis malam kita baca ataupun pada hari Jumaat. Sebab adalah di antara ada di antaranya ada badannya adalah fadilat yang besar. Seperti mana hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Man qara'a al-kahfa من قرأ الكهف في يوم الجمعة من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. Maka Allah Subhanahu wa taala, siapa yang baca surah Kahfi di hari Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan baginya adalah cahaya di antara dua Jumaat kepada Jumaat yang akan datang selepasnya. Dan juga di antara hadis Nabi Muhammad SAW, man qara'a surah al-kahfi fi yaumil jum'ah aw lailatiha waqiya fitnatad dajjal. Nabi Muhammad SAW kata, kalau bersabda, barang siapa yang dia nak barang siapa yang dia membaca surah Kahfi pada hari Jumaat ataupun pada malamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkannya daripada fitnah dajjal. Dan juga adalah di antara sunat pada hari Jumaat adalah membanyakkan doa di harinya dan juga di malamnya. Adalah seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi alaihi salatu wassalam adalah uh, Nabi alaihi salatu wassalam ذكر تثبت tentang hari Jumaat فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. يعني tentang bab ini Nabi Muhammad SAW kata pada hari Jumaat akan ada satu masa yang doa badannya doa yang mustajab. Barang siapa yang ditanya Allah Subhanahu wa taala apa yang dia akan tanya di masa itu, Allah Subhanahu wa taala akan beri badannya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang bab ini adalah uh, bila masanya, kita di kelas yang sebelum ni adalah cakap juga tentang bab ini. Ada yang qaul seperti mana dalam Sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal hiya ma baina an yajlisa al-imam ila an yaqdi as-salah. Maksud adalah masa itu yang doa mustajab di masa adalah imam duduk untuk solat Jumaat, imam dah naik mimbar, adalah duduk sampai adalah habis solat, itu adalah masanya. Maknanya di masa solat Jumaat itu di masa di cara mula sampai habis itu adalah masa insya-Allah doa makbul. Ada yang kata di antara dua khutbah, ada yang juga kata pada akhir saat, jam yang akhir daripada hari Jumaat, itu pun adalah di antara doa badannya insya-Allah mustajab. Jadi kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena usaha dalam semua masa itu, di masa adalah solat dan juga di masa akhir, jam terakhir pada hari Jumaat. Dan juga adalah di antara amalan yang perlu kita buat di hari Jumaat adalah membanyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti mana dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Sebaik-baik daripada hari kamu semua adalah hari Jumaat. Fa'aksiru alayya minas salati fih. Maka banyakkanlah salawat dan salam atasku di hari itu. Hari Jumaat maksudnya. Fa inna salatakum ma'ruḍa alaih. Sesungguhnya salatmu adalah
ma'rudah alaihi. Nabi alaihi wasallam tahu siapa yang salawat atasnya, akan malaikat beritahu adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala namanya siang-siang dia salawat atasmu ya Rasulullah. Naam. Wa aksiru alayya, dan juga di antara hadis wa khabar aksiru alayya min as-salati lailatal jum'ah wa yawmal jum'ah. Faman shalla alayya salat sallallahu alaihi biha ashra. Membanyakkan salawat atasku di malam Jumaat dan juga pada hari Jumaat. Orang siapa yang salawat atasku, faman shalla alayya salat, barang siapa yang solat atasku sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala solat atasnya 10 kali. Dan tadi kita sebut tentang salawat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan rahmatkannya 10 kali ganda. Dan juga tentang salawat, apa yang salawat kita nak gunakan pada hari Jumaat, kita tamat kelas kita pada hari ini insyaallah pada jenis salawat, apa yang salawat yang sesuai, apa-apa pada sigah atau apa-apa pada salawat boleh kita amalkan pada hari Jumaat. Di antara sigah yang juga dibanyakkan pada guru-guru amalkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abduka wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi, ataupun Allahumma salli ala Muhammadin abduka wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi boleh, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wasalli ala dan juga wasalli ala Muhammad wa ali Muhammad kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Ada banyak pada sigah-sigah itu adalah terbuka pada kita, mana yang rasa ringan ataupun mudah untuk nak sebut, itu adalah yang baik untuk kita semua insyaallah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kita berhenti di sini insyaallah, dan insyaallah kita pada kelas yang akan datang kita akan sambung sedikit tentang bab hukum-hukum pada hari Jumaat adalah, kemudian insya-Allah akan mula pada tadabbur pada surah Jumaat biiznillah. Jadi kira dalam kelas kita ini, pada kelas tadabbur, kita sudah ambil tentang hukum-hukum pada hari Jumaat adalah tentang solatnya, ibadah dalamnya, dan sunnah-sunnah, dan apa yang benda yang dilarang kau lakukan pada hari Jumaat, dan tentang juga hukum untuk musafir pada hari Jumaat. Kira lengkaplah tentang bab ini insya-Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat untuk semua biiznillah Subhanahu wa taala. بارك الله فيكم وجزاكم الله عن كل خير. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وادخلنا الجنة بسلام مع النبي المصطفى العدنان. ربنا يا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير والعفو منكم. Untuk maklumkan untuk semua, kita di Bait Furqan Alhamdulillah membuka peluang untuk infak untuk buku tajwid dan juga untuk kursus-kursus. Alhamdulillah kita adalah dapat satu madrasah yang dia perlu buku, dia perlu lebih kurang dalam 200 naskah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang yang infak tentang buku ni. Semoga Allah SWT menambahkan rezekinya, meluaskan rezekinya insya-Allah SWT, dan beri rezeki yang luas insya-Allah dan berkat biiznillah SWT. Semoga setiap orang yang membantu insya-Allah jadi saham untuk akhirat untuknya. Yang kita masih lagi ada tak cukup stok itu, yang tak cukup yang bilangan buku yang diinfak, masih lagi kita perlu lagi. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk nak bantu sama-sama insya-Allah SWT, kita buat sama-sama biiznillah, khususnya pada hari ini, hari Jumaat, hari yang penuh dengan berkat dan rahmat, dan juga pada sehari daripada bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan berkat dari Allah SWT. Semoga Allah SWT menambahkan pahala kita. Semoga Allah SWT jadikan saham untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan khair. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Syekh. Syekh. Terima kasih banyak. بارك الله فيكم الحمد لله. Alhamdulillah.